A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Ikhwah, akhwat fillah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan bercerita sedikit tentang bul-bul sihir ataupun perantaan sihir untuk menyakiti seseorang ataupun menimbulkan permasalahan pada kehidupan seseorang. Cuma untuk pada malam ini saya akan fokus pada dua benda yang biasanya digunakan untuk menyakiti mangsa. Iaitu yang pertama mungkin kawan-kawan biasa terdengar istilah jenglot. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, satu patung yang dibuat daripada kain, yang mana patung itu digunakan untuk menyakiti mangsa. Okey, apapun versi, apapun keadaan, mungkin masing-masing perawat mempunyai pendapat sendiri atau juga mempunyai pendapat yang berbeza dengan pendapat saya. Okey, tetapi dalam hal seperti ini kita raikan perbezaan itu, yang mana masing-masing punya pengalaman yang berbeza dan masing-masing punya hujah. Itu kita letak belakang dahulu. Okey, tetapi apa yang ingin saya kongsikan pada hari ini adalah berkenaan dengan dua perantaan sihir yang biasa digunakan oleh bomoh untuk menyakiti pesakit. Okey, biasanya contohnya barang seperti itu tadi, seperti perantaan sihir itu, dibaca ataupun dibaca dengan lafaz-lafaz tertentu, bahasa-bahasa tertentu yang kita tidak faham, tetapi salah satu tujuannya adalah untuk mempertuhankan syaitan. Okey, kemudian selepas itu syaitan akan, sama ada syaitan yang dipuja tadi ataupun syaitan-syaitan lain akan datang untuk membantu bomoh tadi dengan pergi ke arah pesakit untuk menyakiti pesakit tersebut berdasarkan apa yang niat orang yang menghantar syaitan tersebut. Okey, yang pertama di tangan saya ini, saya perkenalkan kepada kawan-kawan semua. Nama dia Mr. Jenglot. Okey, mungkin kawan-kawan boleh tengok. Okey, dan jenglot ini, kita tidak tahu, sebenarnya cara pembuatan dia secara detail. Tetapi kalau tuan-tuan kawan-kawan boleh lihat jenglot ni, rasa dia agak kasar. Agak kasar. Untuk cerita di sebalik jenglot ini adalah milik seorang bomoh, yang mana kami tidak mau cerita lebih lanjut tentang bomoh tersebut. Dan jenglot ini kali pertama kami rendam dengan ayat al-ruqyah, dia menghasilkan bau yang sangat busuk. Bau yang sangat busuk. Dan kalau tuan-tuan boleh tengok, rambut dia agak panjang. Rambut dia agak panjang. Dan semasa kali pertama jenglot ini disahkan kepada kami, rambut dia adalah sebatas ini, kawan-kawan, sebatas tumit kaki. Dan sekarang ni kalau kawan-kawan tengok, dia telah memanjang. Wallahu alam apa yang terjadi saya tidak tahu. Cuma Allah saja yang tahu. Cuma jenglot ini tadi, kalau kawan-kawan lihat, ini salah satu bentuk dia. Sama ada jenglot ini dihasilkan daripada kayu, besi ataupun mungkin patung, wallahu alam kita tidak tahu, tetapi tujuannya tetap satu, sebagai perantaan sihir untuk menyakiti mangsa. Kemudian yang kedua, patung ini mungkin biasa kita lihat, salah satu kalau di istilahnya dia mungkin voodoo atau sebagainya. Ni, mungkin tuan-tuan boleh lihat. Surprise. Nampak tak? Yang ini bukan anak beranak, bukan adik beradik, bukan. Yang ini bukan baby, bukan datuk, bukan. Cuma patung ni kali pertama disahkan kepada kami. Patung kedua patung ini dicucuk dengan jarum. Dan di belakang patung ini ada beberapa keping gambar. Dan rasanya ada 13 keping gambar. Mungkin gambar tersebut adalah mangsa-mangsa bomoh sebelum ini.
Dan beberapa orang daripada gambar di situ kita kenal pasti, dan memang orang Bintulu. Okey, yang dia mangsa. Okey, seperti mana yang saya beritahu tadi. Okey, kalau yang jenglot yang ni, okay, biasanya kalau yang kita tahu kan, patung ini contohnya kalau yang patung ini tadi untuk menyakiti pesakit. Okey, jadi bomoh akan minta sama ada kuku, rambut, sepihan baju, seluar dalam, baju dalam, kapal dan sebagainya milik pesakit. Kemudian barang itu sama ada dipotong ataupun diikat pada patung ini. Okey, diikat. Kemudian okey, kalau bomoh dia nak mangsa itu menjadi buta, jadi dia akan ambil jarum, dia akan cucuk pada mata. Okey, kaki dan sebagainya, dengan tujuan untuk menyebabkan pesakit itu tidak dapat berjalan, buta dan sebagainya. Okey. Dan itu biasanya kaedah kita faham. Tetapi sebagai seorang Muslim, kita kena beriman. Kita kena wajib tahu bahawa segala benda ini dia tidak memberi apa-apa manfaat, dan dia tidak dapat untuk menyebabkan seseorang itu sakit dan sebagainya. Okey, semua ini adalah permainan syaitan saja. Okey, kerana benda ini kalau kita bandingkan dengan sudu, dia tak ada beza. Kalau benda ini dikeramatkan dan kita yakin dia boleh menyebabkan seseorang itu sakit, jadi dengan izin Allah syaitan akan datang dan menyebabkan orang itu sakit. Sedangkan kalau kita bawa sudu, kita pegang sudu itu, kalau kita keramatkan sudu itu dan kita meyakini sudu itu boleh menyebabkan seseorang sakit, dengan izin Allah syaitan pun boleh menyusup masuk pada sudu tersebut, boleh digunakan boleh bomoh gunakan sebut, dan boleh juga bomoh menggunakan sudu tersebut untuk menyebabkan pesakit tadi sakit. Okey, sebenarnya tak ada beza sama ada jenglot, patung ni ataupun sudu tadi, atau apa-apa saja objek yang digunakan. Yang penting di sini adalah kalau kita meyakini benda seperti ini boleh menyebabkan kesakitan, kesusahan dan sebagainya, jadi dengan izin Allah pada ketika itulah syaitan akan datang mengganggu dan merasuk pesakit tadi berdasarkan apa yang diminta oleh orang yang berniat jahat. Jadi kepada kawan-kawan semua, kalau boleh lepas ini benda seperti ini kita tidak perlu takut. Okay? Kalau kita takut, maksudnya kita menendahkan diri kita kepada syaitan itu sendiri. Walaupun kita tidak perlu takut, jangan pada masa sama kita merasa sombong, hebat dan sebagainya. Jangan. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu. Apapun keadaan, kalau bukan benda seperti ini sekalipun, kalau syaitan itu dapat mengganggu kita, dia akan juga tetap akan mengganggu. Okay? Walau apapun keadaan, apapun caranya. Jadi kawan-kawan, itu saja daripada saya. Okay? Yang baik itu datang daripada Allah. Yang buruk, yang segala kelemahan itu datang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.